Tak campur lagi ada setengah masjid surau di kalangan orang-orang kita ceramah pula. Abdul Rahman bin Auf dulu kaya, tapi akhirnya masuk surga merangkak. Terus tak jadi berniaga. Aduh. Baru nak bisnes kaya sikit merangkak pula dah. Lah ustaz ni tak ada langsung. Dia bakal lepas tak apa, kita pula tak boleh cerita kaya pula dah. Jadi pening orang. Ini saya nak betulkan. Cerita Abdul Rahman bin Auf merangkak tu memang betul. Tapi ada versi yang panjang. Abdul Rahman ni memang kaya lah kita cerita tadi. Jadi bila dia kaya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasra ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon pada kefahaman para nabi, dari hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu, hiasi kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan afiah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya hormati Cik Muhammad Firdaus bin Azharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara Berhad ataupun INSCAN, seterusnya rakan-rakan seperjuangan dari INSCAN yang dimuliakan para peserta Peace Council National Convention 2023 yang terdiri daripada industri coach, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmat dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka dalam sesi tazkirah dan salat isyak berjemaah. Pertama, apabila saya dimaklumkan menyampaikan syarahan kepada kalangan industri coach ini, saya perlu menyatakan bahawa saya bukan coach. Saya tak kerti irama pakai UP hulu gilir suruh melompat tepuk tu, bukan. Different faculty. Tuan-tuan mungkin cara itu saya tak, saya old school. Cara ustaz mengajar ni tak mahal, jadi pengajar sebut sejam setengah. Saya tak tahu lah tuan-tuan sanggup dah duduk sejam setengah tanpa ada game dan sebagainya. Different faculty lah. Saya habis dah zaman melompat-lompat, zaman muda ceramah, nanti melompat-melompat ni nak berubah-ubah ni, duduk di lantai kursi. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta untuk berkongsi tentang soal kekayaan dalam Islam. Setiap manusia secara fitrahnya pasti dia akan suka kepada harta. Itu normal. Manusia yang kata tak suka kepada harta, dia mengada-ngada. Mengada-ngada. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala menyebut dalam Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal has. Allah Ta'ala sebut, aku hiaskan dalam hati manusia suka kepada beberapa perkara. Asal manusia mesti suka kepada beberapa perkara. Pertama sekali an-nisa, perempuan. Kalau tak suka perempuan, something wrong. Tuan-tuan tak suka perempuan, dia tak kena tiba ubat. Suka tengok orang lelaki tu apa tak? Tengok orang lelaki jual kau pisang pada sengit, itu something wrong. Contoh
Tak, kita kagum, hormat, respect lain. Dia suka dia something. Dia mesti suka tengok perempuan. Itu normal. Perempuan dalam bahasa kita modalnya isteri. Yang kedua, wal bani, suka anak-anak. Normal, suka kepada budak-budak. Ialah anak kita semua kebanyakan sini ada anak. Terutama masa anak kecil lah. Anak kecil suka dah besar pening pada pula. Suka anak-anak. Baru baby, apa suka. Wal qanatiril muqantarah. Muqantarah ayat al-malil kasih. Kata ulama, qanatir muqantarah ini harta yang banyak. Dan bukan calang-calang harta minad dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Itu normal. Kemudian suka pula kepada wal khailil musawwamah. Khail makna kuda, musawwamah bermakna ar-ra'iyah, kuda berhias. Kuda ni kenderaan. Zaman Nabi sudah pastilah kuda kenderaannya. Maknanya zaman sekarang ni kereta, Mercedes-Benz ke Ferrari, itu normal. Suka kepada kereta. Janganlah tuan-tuan suka beli kereta 4 tahun sekali toko kereta. Orang kata ente banyak toko kereta masuk neraka ni, Syekh. Ni dunia, Syekh. Betul. Orang cakap tu tak menaik. Suka kepada kenderaan itu normal. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang zuhud, bajunya 17 tamparan. Yes, tapi kudanya paling mahal kita mahal. Artinya Umar dia bukan jenis orang suka jangok. Dia baju dia tak kisah. Tapi kenderaan dia nak yang best kan. Dan itu tidak salah. Kemudian wal an'am, suka kepada haiwan. Sama ada haiwan ternakan atau haiwan peliharaan. Itu normal. Puan-puan mungkin ada memelihara haiwan di rumah, kucing ke, ikan ke. Tuan-tuan lah ada memelihara haiwan. Ataupun kita memelihara lembu, bela kambing, apa-apa saja asal nama binatang kita bela. Maka semuanya itu kalau suka normal. Orang kalau ingat ke binatang sampai ke Mekah ingat, dia tak boleh lupa oyem ni. Bayangkan makan pulau oyem. Jaga tidak ni orang. Kita jadi pusing. Kalau orang tua-tua ni ingat ke lembu dia. Nak pergi Masjidil Haram, ya lembu lagi. Ada satu kes musim haji, makcik orang Kelantan, 10 kili kat lobi. Tanya doktor pakcik, di mana pakcik? Nak pergi makan lembu. Dia teringat ke lembu, nak pergi makan lembu. Dia teringat-ingat. Itu normal. Kan saya ulang kan. Kemudian suka kepada walhar, suka kepada tanam-tanaman, pokok bunga, pokok kelapa sawit, apa saja pokok. Artinya suka pada 5 perkara ini biasa. Tetapi Allah Ta'ala ikat ayat ini dengan zuyina. Apa makna zuyina? Zana yazunu ziyana, maknanya hias. Aku hiaskan. Perhiasan maknanya benda yang jangan lebih sangat dan jangan tak langsung. Macam kita lah, sebagai manusia biasa, kita nak kena ada hias. Sikit jumpa orang macam puan-puan, walaupun ialah ada lah sikit-sikit baju cantik apa semua, ada proper lah. Kita dress what you want to be addressed, orang dia kan. Pakai untuk apa kita nak dipanggil oleh orang. Jadi adalah cantik sikit. Jangan nak jumpa orang pagi pakai baju tidur, malam tadi tak sesuai. Kita hias sikit. Artinya jangan tak ada sayang langsung pada 5 perkara tadi. Isteri tak sayang, anak tak sayang, harta tak sayang, tak ada apa sayang, tak boleh. Dan perhiasan pula tak boleh lebih. Patutnya pakai makeup sikit-sikit cantik. Tapi kalau dah lebih, dah macam muka kena penampor, tak lawa. Dia nak gitu-gitu saja. Maka begitulah kecintaan kepada 5 perkara ini, jangan tak ada langsung. Sebab itulah sebagai manusia, nak kepada harta dan duit itu normal. Contoh, janganlah susah hati. Tapi agama kita beri guide macam mana nak bimbing supaya jangan hanyut dengan duit itu. Duit ni tuan-tuan, duit ni tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit rasa nak mati, jangan main-main. Duit ni tak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang pun hilang kalau tak ada duit. Isteri kita memang sayang pada kita, tapi kalau kita tak ada duit, payah dia nak sayang kita. Sayang, tapi marah tu ada. Dia gaduh kan. Duit tu apa ada? Kami Jabatan Agama, kadar permohonan perceraian tinggi musim PKP. Apa sebab? Hari-hari ada, duit pula tak ada. Kerja main telefon je dengan anak tak cakap apa, anak online tak ambil tahu semua. Bini pun menyampah ke tengok muka lelaki ni.
Ni dah okey sikit, dia pun sayang. Balik panggil Abel. Be panggil dia. Saya tak ada duit tu, panggil Be lah. Panggil bewok. Kalau duit tak ada, malas tu rumah. Semua aku, anak aku, ni semua. Marah dia. Jadi duit jangan main-main. Ni bulan 4 semua pekerjaan makan gaji awal 17 hari bulan April dapat gaji. Sebab kita raya 22 hari bulan. Next gaji bulan Mei tu jatuh 25 hari bulan. Maknanya ada gap sebulan 8 hari tak ada duit. Bayangkan. Tengoklah muka masing-masing. Semua ni marah, bewok panggil dia. Duit raya anak pun habis roli dah. Tak dapat lagi pulang lagi. Kedai RM1 je. Kedai pun duit raya anak ni bang. Kedai duit ni je lah roli. Sebab biasa gaji ni sebulannya. Sebulan 8 hari, sebulan lebih lah baru dapat gaji bulan 5. Duit juga dia tak boleh beli tidur yang lain. Tapi kalau tak ada duit tidur tak lain dulu. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau nak sihat perlu duit. Sebab itu orang kaya tuan-tuan, dia boleh buat rawatan. Dia dah kanser tahap berapa, dia ada duit, dia boleh ubat, dia boleh kurangkan. Kalau kita mati-mati tegur lah mana duitnya. Orang kaya lain, sebab dia boleh, kita tak kata dia beli kesihatan, dia boleh beli rawatan terbaik. Kadang umur dah 70 lebih, 80 lebih, sihat dia tengok. Kalau zaman dulu orang kata tu raya dah tu. Tak, dia buat stem cell. Stem cell ni tuan-tuan untuk rawatan sendiri, untuk diabetes, anti penuaan, anti aging. Orang kaya-kaya buat stem cell. Dan rawatan stem cell ini bergantung pada jumlah stem cell yang diperlukan. Selalunya dalam lingkungan 50 juta hingga 100 juta stem cell. Kos purata untuk nak 100 juta stem cell, macam-macam jenis lah, dia ada beberapa kategori itu. Dalam lingkungan antara 70,000 hingga 80,000. Orang yang ada duit tak ada masalah lah. Kira kita pun ada 100,000 berani, tapi habis dah duit, lepas tu tak ada lah. Itu yang ada. Artinya orang ada duit, dia boleh beli sihat. Itu pentingnya duit ini. Dan ini saya ingat ada kaitan dengan budaya lah. Kalau orang kita tak kaya tuan-tuan, jangan heran lah. Orang kita kan jenis zuhud. Kalau pergi masjid surau semua ustaz ceramah suruh syukur, cukuplah punya ada. Jadi memang tak kaya. Jadi hidup zuhud, jadi susah. Tak ada ceramah yang suruh kerjalah tuan-tuan, jangan balik. Habis main jakkan pergi sambung kerja balik. Tak ada. Baliklah kita mulailah kerja malam hari. Jadi orang tak ada, bukan kita nak menafikan kepentingan ibadah itu. Tapi akhirnya orang kita tak kuat kerja lah. Tanpa orang buat joke kan. Dari segi mentaliti, apa yang kita fikir, dia boleh memberi kesan pada kita. Kalau kita fikir positif, positif lah. Kalau kita tengok penduduk kahwin, orang Melayu, dia punya penduduk kahwin dia pakai kompak. Cuba tuan-tuan hayati bunyi belakang kompak. Kompak ni dia doa juga sebenarnya. Tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Lepuk jatuh, lepuk jatuh. Hebat dia. Tapi kalau kahwin dia main musik lain, gendang dia. Kadang-kadang untung, kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Dia ada untung juga. Dia tak ada rugi. Kadang-kadang untung. Sebab itu India kalau meniaga, orang lain takut. Sampai ke orang buat joke, ni joke lah, bukan nak racist, tapi joke. Orang sampai kurang, kenapa India kurang main bola? India kurang main bola sebab kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Ini bukan racist tu. Orang semua corner lah, tak main tengok. Sekali dia buka, tutup kau diam. Ya. Bayang tuan-tuan, bawah Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA nama persatuan ni. Bawah dia saja ada 8,000 restoran yang menjana ekonomi 8 bilion setahun.
Sebab itu bila buat pihak pemerintah sekarang buat menu rahmah, dia orang selama boleh sahur cabaran, tak ada masalah. Tahun 94 dulu suruh mamak ni, kita bagi suruh mamak, ada lebih kurang dalam 40 saja yang rekod. Sekarang di mana-mana tuan-tuan pergi pun ada. Bayangkan jalan Jemal Luang tu ada. Jemal Luang ni daripada Mersing nak pergi ke Kota Tinggi, jalan gang 70. Situ ada kedai mamak, bayangkan. Dulu nak berhenti cuak juga pukul 2 pagi, sekarang bunyi kan. Kita tengok kerja tak ada gaya bunyi. Kalau lawak tak kali juga. Pukul 2 pagi, tengok hutan. Dia orang memang bisnes. Tapi maaf, kalau kita buat kajian ni, tuan-tuan boleh beri nasihat lah kepada kita yang kita latih balik nanti kan. Kenapa restoran India Muslim ni dia maju lah banding dengan kita? Apa sebab? Saya melihat pertama sekali customer service dia. Customer service dia tuan-tuan, oh tak boleh lawan. Dia punya customer service never say no. Minta lah apa je, tak pernah tak ada. Tahu dah benda tu tak ada, dia tak cakap nanti kita tengok. Minta suap dapat, itu pun dapat. Orang kita bukan tak boleh saja lah, tapi dia ada jiwa tuan tanah daun tuan, supaya nak punya arahan sikit. Dek, minta air masak dek. Air masak ambil sendiri bang, gelas itu air ada. Betul lah. Tak boleh bang, SOP. Tapi dah ada peningkatan banyak. Itu kahwin orang India. Kalau kahwin orang Cina lagi ganas lah. Dia punya lagu tuan-tuan. Untung bermula sahabat. Untung. Barangkali disebabkan dia punya bentuk pemikiran, lagu dia buntung. Macam orang kita, mulut asyik sebut rugi, jadi dia jadi doa. Baik tu tuan-tuan, kalau tengok orang Cina berniaga, dia takkan sebut rugi. Dia rasa benda tu coy, baru tak nak sebut. Macam ke berniaga ada okey lah, alah untung sikit-sikit. Dia ni cakap ada untung. Kalau tanya orang kita, jangan makcik, jawab berniaga lah ni. Oh payuh lah ni, ramah lah berniaga sikit. Oh payuh lah ni, orang tu payuh ni. Payah rugi payah rugi nak kena bohong jual lah. Agakkan lah kita bohong, tak ada kajian agakkan kita lah. Jadi kena sebut untung banyak kali sikit. Untung jadi bohong. Maka duit mustahil. Kalau falsafah orang di barat, orang cemerlang ni mesti ada 3 P: power, position, property. Cemerlang orang ini. Kalau orang Singapura, orang cemerlang ada 5 C: cash, car, credit card, condominium, country club membership. Barulah cemerlang. Kalau kita orang timur masuk Malaysia, orang cemerlang 3 tak: harta, tahta, wanita. Kalau orang Jawa kuno dalam serat Walang Ring ni falsafah Jawa dalam. Anak Jawa mesti ada adigam, adiku, adikuno. Adigam maknanya kekuatan, adiku kekuasaan, adikuno kepandaian. Semuanya terangkum dalam kehebatan semua. Dia takkan rendah daripada orang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam dia tengok benda ni semua, maka dia buatkan garis panduan. Dia tak halang orang jadi kaya. Sebab itu memiliki harta ni, sahabat pun memiliki harta. Janganlah kita ingat sahabat semua jenis duduk pakai kepiah, ada tek lalat apa dah. Semua sahabat Nabi ni, sahabat Nabi ni orang berniaga kebanyakan. Dan berniaga ni insya-Allah kaya. Petikan daripada Al-Mas'udi, seorang pengkaji sejarah. Kalau tuan-tuan nanti ada rezeki beli kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun ni bagus. Ibnu Khaldun dia karang kitab Al-Ibab wa Diwan Mubtada wal Khabar fi Tarikh Arab wal Ajam wal Barbar. Buku ni ada 7 jilid. Jilid pertama nama Muqaddimah. Buka muka surat 219 ada petikan Al-Mas'udi, disenaraikan berapa kekayaan para sahabat, apa aset yang mereka miliki. Banyak. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu misalnya, pada hari dia dibunuh, dia meninggalkan 150,000 dinar dan ada 1 juta dirham.
yang dipegang oleh bendaharinya ketika itu. Dan nilai hartanahnya di Wadi Al-Qura dan di Hunain itu semua dianggarkan 2 juta dinar. Dan dia juga meninggalkan kuda dan unta yang begitu banyak. Kalau pergi ke Madinah sekarang, bukan satu mengherankan. Tengok papan projek, owner tanah Osman bin Affan. Sampai sekarang masih ada lagi. Osman ni kaya betul. Dia boleh beli telaga Yahudi yang orang lain tak mampu beli, dia boleh beli. Osman bin Affan memang kaya. Siapa lagi sahabat Nabi yang kaya? Abdul Rahman bin Auf. Ini popular lah. Tapi sebenarnya saya melihat antara Abdul Rahman dengan Osman, Osman lagi kaya. Tapi Osman ni tak popular kekayaannya sebab pertama dia khalifah. Banyak cerita hal politik pentadbiran dia saja. Yang kedua dia menantu Nabi. Jadi orang fokus kepada itu. Abdul Rahman ni genuine, seorang peniaga betul. Jadi orang memang buat kajian tentang ni. Tapi siapa antara dua paling kaya bagi saya adalah Osman bin Affan. Sebab masa baru hijrah, Osman bin Affan boleh beli telaga Yahudi. Abdul Rahman bin Auf baru nak daftar syarikat mana tu. Baru Osman kaya. Kalau Osman kaya lagi. Tapi Abdul Rahman akhirnya memang jadi orang yang kaya betul. Ketika dia meninggal, dia ada di kandangnya saja ada 1000 ekor unta, ada 1000 ekor kuda, dia ada 3000 ekor kambing. Dan setiap isterinya dapat membayar khusus 80,000 dinar setelah dibagi-bagi. Dan dia wasiatkan sebanyak 400 dinar kepada semua veteran perang Badar. Memang duit dia banyak. Tapi ada cerita menarik. Macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh kaya? Ni tuan-tuan boleh nasihat kepada anak buah. Abdul Rahman bin Auf memang dia otak meniaga betul. Dia ni masa mula hijrah daripada Mekah, dia tak ada duit. Nabi sedarakan dia dengan Sa'ad Al-Ansari. Sebab masa di Mekah, Abdul Rahman bin Auf ni orang meniaga. Jadi Nabi buat mentor-menti, cari yang orang meniaga juga di Madinah, dipersaudarakan. Jadi orang meniaga jumpa orang meniaga. Maka kata Abdul Rahman, bang, aku ni Nabi suruh duduk sini, bantu apa yang patut. Maka kata Sa'ad Al-Ansari, selamat datang saudara ke Madinah, jangan takut lapar di sini. Aku ada banyak kambing, nak ambil. Kata Abdul Rahman, aku tak nak kambing. Jangan risau, aku ada 4 isteri, aku cerai ke mana kau nak, habis dah kau kahwin dengan isteri aku. Aku tak nak kau punya isteri, habis kau nak aku nak pinjam RM50. Mu nak buat apa RM50? Aku nak pinjam nak pergi meniaga. Kata Sa'ad sorry, setakat RM50 tak payah pinjam lah, aku sedekah saja. Dia terus marah. Cis, pantang keturunan aku ambil sedekah. Aku ni keturunan Tok Praik. Tok Praik ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris enterprise. Aku keturunan enterprise. Ayah peniaga, Toki peniaga, aku niaga. Mana boleh ambil orang sedekah? Benda dia nak duduk kita. Ni contoh. Ada dia nak manis-manis dengan kita. Aduh, pening juga kita sebenarnya, duit banyak habis. Tapi macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh buktikan beli RM50, jual RM50, masih kaya? Rupanya dia ni orang cerdik benar. Sebab Nabi pernah beritahu, Abdul Rahman, mu ni memang otak bisnes, meniaga. Kalau mu pergi tengah padang pasir, angkat seketul batu, nescaya bawah tu ada emas. Dia pandai buat duit. Orang lain tengok batu biasa, dia tak, dia tahu duit. Rupanya Abdul Rahman Auf buat macam mana? Dia beli unta harga RM50. Unta tu siap dengan tali. Dia jual unta harga RM50, tali dia simpan. Dan dia rotate itu je. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Akhirnya rumah dia masa itu penuh dengan tali unta. Dan masa itu di Madinah, tali unta out of stock. Unta ada, tali tak ada. Rupanya target dia bukan unta, tali. Ni otak orang meniaga. Jadi dalam ekonomi, teori asasnya, bila permintaan tinggi, barang tak ada, apa jadi pada harga? Orang sanggup bayar harga tertinggi. Sebab unta ni kalau tak ada tali, tak guna.
Bak kata Nike, power without control is nothing. Awak power tapi tak boleh control. Apa bedanya? Unta memang power, tapi tali tu yang mengontrol dia. Terutama masa parking. Kalau parking tak ada tali, bangun tidur tak ada dah unta. Mana merayap sampai ke Palestin kita tak tahu. Jadi kod mana pun orang kena cari tali. Dan tali unta ni dia ada tali khusus dia. Dia unta ni tali untuk nak manuver dia lah, kanan kiri konak. Dan juga untuk nak parking. Dan untuk masa dia tidur, unta ni dia tidur dia duduk macam kita tahiyat awal tu kita duduk tu. Dan orang akan lock lutut dia. Lock tu pakai igal. Igal yang Arab pakai atas kepala, itu adalah kunci lutut unta rasanya. Biar orang Malaysia beli, oh ya Habibi. Sebenarnya itu lock lutut unta je. Ada orang tanya, biar pasal tak atas kepala. Dah unta mana ada dashboard. Tak sini lah. Dia pakai ni muka dia lock lah. Lepas itu Imam Mekah tak pakai igal. Yang pakai ni suara kat unta. Tapi tak apalah, pakailah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi itulah punca Abdul Rahman bin Auf boleh jadi kaya. Sebab dia jual benda, dia tak target benda yang orang nampak. Itu saya pun tak kerti nak cakap, tuan-tuan orang berniaga lebih faham lah benda ini. Dia macam main silap mata juga lah. Orang nampak sini, rupa kita untung kat lain. Begitu kehebatan Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu balik kepada persoalan Islam dan kekayaan. Agama kita tak pernah melarang pun kita jadi kaya. Kalau ada lah dengar ceramah kata haram jadi kaya, tak tahu mengaji di mana orang tu. Agama tak larang jadi kaya, bahkan agama suruh kita jadi kaya. Islam tidak mengharamkan kaya dan tak mewajibkan umatnya miskin. Kerana tanpa ada kekuatan ekonomi, ada dua rukun tak dapat nak dilaksanakan. Pertama sekali zakat. Zakat hanya boleh dibayar oleh orang yang ada duit saja. Artinya orang miskin, orang yang tak mampu, dia tak lepas nak rukun Islam tak lengkap hidup dia. Dia boleh mengucap, dia boleh puasa. Zakat dia tak boleh bayar. Zakat ni terutama bukan zakat fitrah je. Orang kata saya bayar RM7 setahun. Itu zakat kepala. Dia zakat ada dua, zakat badaniah, yang kedua zakat maliyah. Zakat badaniah, zakat fitrah lah, RM7, RM6, ikut negeri-negeri yang berbeza-beza. Yang kedua ni jarang, tapi tuan-tuan semua dah maklum benda ini, iaitu zakat harta maliyah. Zakat harta ni termasuklah emas dan perak, wang-wang simpanan kita, bisnes kita, saham kita, pendapatan ataupun gaji bulanan kita, ataupun orang kampung buat pertanian ada zakat, penternakan ada zakat. Macam emas ni jarang diangkat ke permukaan untuk diberikan kempen. Kalau zakat perniagaan itu banyaklah orang buat kempen. Tapi zakat emas ni saya tengok agak kurang sikit. Itu orang perempuan kita nak pesan, kan ramai pakai gelang bling. Gelang emas, rantai, anting-anting apa saja yang ada pada badan kita ni, itu bukannya saja-saja, ada kiraan dia. Emas ni dia ada zakat dia. Pertama, ada zakat untuk emas yang disimpan, emas yang tak pakai langsung, emas yang tak digunakan atau tak dipakai dalam tempoh setahun walaupun sekali, maka itu pun kena bayar zakat. Sebab itu kalau tak nak bayar zakat, sebelum cukup setahun, pakailah sekali. Macam contoh arwah mak kita banyak tinggal gelang emas apa semua, simpan di rumah dalam peti besi. Kalau simpan setahun, kena bayar. Jadi kalau tak nak bayar, sekali-sekala pakai. Pakai lagi lah, melarang ke mana-mana. Pergi tempat yang sesuai, yang ke jalan tak, hilang tangan. Tempat yang sesuai lah, pakai penuh sampai sini, tak ada masalah. Macam mana nak tahu kalau emas, nilai emas tu menyamai atau melebihi nisab negeri masing-masing? Macam wilayah berapa saya tak pasti, lebih kurang dalam 500 gram nisab dia. Jadi kalau lebih pada 500 gram, kena lah. Itu kalau tak pakai langsung. Kalau pakai, okey lah, kena zakat 2.5%. Dan ada pula emas, zakat emas yang dipakai. Macam yang perempuan sedang pakai emas apa semua ni, kena bayar zakat. Masa bila kena bayar zakat? Apabila nisab melebihi daripada nisab.
Sebagai contoh, ada negeri letakkan syarat umroh pakai perhiasan emas 500 gram misalnya. Jadi perempuan nanti balik, cabut semua emas yang ada pada badan, telinga, kaki, lutut, pinggang, pusat, lidah, hidung, cabut semua, timbang. Katalah timbang-timbang sekilo. Patutlah lambat siap. Sekilo emas dia. Jadi kenalah bayar. Lebihan daripada 500. Saya pun bukanlah orang zakat ni, panggil orang zakat nantilah bagi briefing. Ini jarang diberitahu kepada masyarakat, menyebabkan kutipan zakat untuk emas dan perak agak kurang sikit. Sedangkan orang memakai emas tu dah ramai, beratus je beli koin pisang je sekarang ni. Jadi yang pertama, orang tak ada duit, dia tak payah ceritalah zakat, dia tak mampu nak bayar. Dia jadi penerima zakat je. Asnaf je, bayar tak. Yang kedua, orang yang tak ada duit, dia tak boleh pergi haji. Haji ni rukun. Sebab itu orang yang tak ada duit, macam mana nak pergi haji? Kos haji sekarang tuan-tuan, sekarang ni dah melonjak 139% lepas daripada Covid. Dulu ni kita cerita dululah, tahun 2020 BC. BC ni before Covid lah, before Covid. Tahun 2020 BC, before Covid. Dulu kos seorang jemaah haji untuk menginap di Arafah dan Mina, muasasah cas 1034 rial saja. Lebih kurang dalam duit kita 1160 lebih, kurang lebih. Tapi sekarang dah naik, satu kepala dia cas 5433 rial. Satu kepala, mana kat 6,000 lebih. Itu untuk duduk di Arafah dan Mina saja. Tak cerita duduk di Mekah. Sekarang pun umrah berapa jemaah kita yang kena tukar hotel tegak-tegak. Dia main bidding harga paling mahal pula lah. Jemaah lain masuk mahal lagi, ni bayar murah, tolak hotel lain. Suka-suka hati. Nak marah tak boleh, mutawif Ustaz. Sabar. Ni takdir Allah. Untung ni umrah ni. Jadi apa-apa Allahu Akbar ni semua Allah. Bagus betul mereka travel. Saya suka mereka gitu. Orang tak boleh nak marah, customer tak boleh marah. Ini ujian Allah. Masya-Allah. Sabar. Mulut kena jaga di Mekah, tak boleh komplain, tak boleh apa. Diam, kena tukar hotel bawah tanah tu. Contoh, berlaku baru ni, sian tu. Ada sahabat saya dengan geng-geng ustaz penceramah ni ada buat umrah semua lah. Dia orang cerita, hantu raya betul hotel. Moleklah jemaah aku duduk 2 malam, hari ketiga jemaah lain sampai dia alah jemaah aku keluar. Main ngarap. Kos haji memang makin melengkat sekarang ni. Kos haji tahun 2019, tahun 2020 sebab haji tak ada. 2019, satu orang hanya bayar 22,900 saja. Tahun 2022, tahun lepas, kos haji lebih daripada 25,000 satu orang. Lepas tu ramai tak dapat pergi. Jadi pihak pemerintah terpaksa adjust balik. Jemaah haji kalau B40 ada dalam akaun haji 10,980, dah boleh tabung haji akan top up lagi lah, subsidi kan. Kalau jemaah bukan B40, dalam akaun ada 12,980, dia akan subsidikan. Dia subsidi kat 13,000 juga. Dia bagi kepada setiap jemaah yang nak pergi. Jadi balik kepada tadi, tak ada duit, so cerita lah pasal haji ni. Haji pun pakai duit dah sekarang. Semuanya duit. Sebab itu kita kena usahalah jadi orang kaya, tuan-tuan. Kalau kita ni orang kaya, zakat lagi lebih banyak, dapat menolong orang yang susah. Dan kita kaya ni, dapatlah kita menunaikan rukun Islam. Dan bila dah pergi 2-3 kali, belanjalah pula mak ayah dan sebagainya. Jadi duit tu akan jadi berkembang. Namun itulah masalah kita adalah masyarakat kita daripada dulu tak dididik supaya kaya. Sebab masyarakat kita dididik supaya zuhud, bersyukur, terimalah seadanya, kehidupan sebenar di syurga, dunia hanyalah sementara. Jadi malas lah nak kaya. Baru janji member lepas maghrib kan, lepas isyak kan, kita ketih dalam bincang bisnes. Dengar ceramah tajuk zuhud, terus tak jadi. Kita keluarlah 3 bulan, tak daya lah aku ni, nak fikir hal dunia belaka. Bukan salah, tak salah. Tapi kesannya adalah ekonomi kita tak naik. Campur pula lagi masalah orang kita banyak sangat menengok filem dan drama. Cerita Melayu, tuan-tuan, asal watak orang kaya semua jahat. Masalah betul. Payah betul cari filem drama orang kaya baik. Payah betul lah. Dia mesti jahat.
Benda-benda gitu lah. Tak, isteri dia, anak dia jahat ataupun Tan Sri itu sendiri jahat. Tak ada yang baik. Bahkan kalau saya ni minat P.Ramlee, tapi ada juga mesej-mesej filem P.Ramlee tu saya tidak setuju. Kalau tuan-tuan perasan P.Ramlee ni, semua filem dia, kalau orang kaya tu bukan dia yang berlakon, maka watak orang kaya tu akan jahat. Kalau dia sendiri berlakon baik lah. Tapi kalau orang lain berlakon, semua jahat. Tuan-tuan cam elok-elok cerita P.Ramlee. Tahun 1955 dia berlakon cerita Penarik Beca. Dalam Penarik Beca itu, watak antagonis, watak orang jahat, siapa nama dia? Orang kaya Marzuki. Watak orang kaya, namanya orang kaya Marzuki. Apa salah panggil Marzuki je? Dia sebut orang kaya Marzuki. Lakonan Udo Omar. Dan P.Ramlee jadi Amran, penarik beca. Dan dia lah hero-nya. Orang kaya jahat, bawa beca ni lah hero yang bagus. Tahun 60 P.Ramlee buat filem masterpiece dia, banyak anugerah dapat. Antara Dua Darjat. Dalam cerita tersebut yang jahat siapa? Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan. Lakonan S. Kandarisman, Ahmad Nispu dengan Kuswadinata. Yang jahat, yang baik siapa? Ghazali. Apa kerja Ghazali? Main muzik di kampung, ajar piano, tolak kereta tunang orang dan mengorak tunang orang. Itu yang baik. Memang itu je kerja dia kan. Tuan-tuan juga cek, tu je kerja dia. Tu kan tunang Tengku Mukri. Mana boleh ngorak tunang orang? Tahun 61 dia buat satu filem namanya Alibaba Bujang Lapuk. Dalam filem itu watak jahatnya Kasim Baba. Hak baiknya siapa? Alibaba. Kasim Baba digambarkan orang kaya yang kedekut. Yang baiknya Alibaba. Padahal Alibaba bapak lah malas kerja, tuan-tuan. Ini dia sampai mengajuk, dia malas kerja. Dia kata tolak reput, krek. Kuatlah menipu. Tapi dia angkat jadi hero. Tahun 61 juga, tahun 61 dia banyak buat filem. Bulan 1, bulan Januari tu dia buat Alibaba Bujang Lapuk. Bulan 7 tu dia buat cerita Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk, watak jahatnya siapa? Watak jahatnya adalah Syarif Dol, Samseng Kampung Dusun, anak orang kaya di Kampung Dusun. Artinya zaman dulu orang kaya jahat, anak orang kaya semua jahat. Macam Syarif Dol. Dia bakarnya rumah orang, punya jahat Syarif Dol. Tahun 62 P.Ramlee buat satu lagi filem masterpiece, banyak menang anugerah, iaitu Ibu Mertuaku. Siapa jahat dalam cerita itu? Yang jahat Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara. Digambarkan sebagai mak mentua yang zalim dan sebagainya lagi. Dan siapa hero dalam filem itu? Kasim Selamat. Pada apa kerja Kasim Selamat? Sama mengorak tunang orang, iaitu tunang Dr. Asmadi. Itu je lah kerja ya. Dalam cerita P.Ramlee, mengorak tunang orang je kerja. Tak tahu apa hal. Ngorak girlfriend orang tahan lagi, tuan-tuan. Mana boleh ngorak tunang orang? Marah Dr. Asmadi. Saya nak kongsi trivia cerita ni ya. Saya dah pergi dah ke Singapura, tengok lokasi dia berlakon banglo di segi belakang lah. Saya minat P.Ramlee, saya pergi tengok tempat dia. Mana rumah dia, studio Jalan Empat, masuk semua. Jambatan Madu 3 terjun tu saya kira. Semua saya kira. Termasuklah rumah yang Nyonya Mansur punya rumah tepi laut tu. Saya pergilah. Dia cerita tu rupanya Mak Dara, pelakon Nyonya Mansur tu namanya Mak Dara. Allah kasih namanya Mak Dara. Mak Dara ni buta huruf. Dia tak boleh baca. Ni cerita betul. Dia punya penghayatan drama dalam filem itu, skripnya dibacakan oleh S. Sudarmaji. S. Sudarmaji bacakan skrip, dia dengar. Dan dia akan ulang balik. Sebab itu dia punya feeling menjadi. Alah Kasim, mana daripada hati dia betul. Maafkan Mak Kasim, dia memang menangis real sebab dia buta huruf. Jadi dia memang hayati betul dialog itu. Itu trivia sikit lah pasal cerita Ibu Mertuaku. Tapi cerita tu tak adil kalau kita kaji dari segi sosial lah ya. Adakah mak mentua dia jahat sangat? Tak. Bahkan dia bagi kahwin dengan anaknya, Sabariah yang tak sabar tu.
Melentuk lentuk dengan saxophone. Macam nak mati sangat lah gaya. Kaisam Sudin dengan Kasim Selamat tak boleh beza. Macam mana? Dia bukan kenal orang pun. Minat sangat kahwin. Adakah mak tua tak bagi? Bagi duit lagi. Cuma cara tu kasar lah, bagi duit. Kalau dia nak buang-buang terus, dia bagi duit. Tapi Kasim Selamat dapat duit, apa dia buat? Ada dia bisnes? Tak ada. Dia pergi Pulau Pinang. Pinangnya ni. Dia pergi Pulau Pinang. Naik kereta api. Adakah dia bekerja? Tak. Dia duduk di hotel. Dia bahan judi, main kuda. Tengah bandar Georgetown tu kan ada tempat stable lumba kuda. Dia menikam kuda dengan sebaria. Lepas tu duit habis. Daripada hotel sewa rumah. Daripada rumah tak mau bayar, duduk bawah rumah. Nasib baik Pak Ali owner rumah orang baik. Saya ingat Pak Ali ni, yang jeruk Pak Ali ni ada. Ada benda-benda tak tahu lah. Nasib baik orang tu tolong dia. Waktu menangis siang malam, tak bila semayang bang, kita pun tak tahu, habis buta. Takkan menangis, tak berhenti semayang sekejap. Malam daripada katarak kena glaukoma kena buta. Mana 3 penyakit tu kena. Apa tu buta. Lepas tu selit balik. Rupa Tengku Semadi, Dr. Semadi yang bila cerita macam bawang pula rasa lah. Pada macam cerita tu, pada filem tu. Tapi tak adil. Ni bukan kita kritik filem dia dah. Tahun 63 Piramli buat satu lagi filem. Tahun 62 ke 63 filem ni sequel, iaitu cerita Labu Labi. Tahun 62, 63 dia buat Nasib Labu Labi. Yang ini terang-terang nama wataknya orang kaya, Haji Bakhir bin Lebai Kedekut. Dia belasah betul orang kaya, Haji Bakhir bin Lebai Kedekut. Kalau nama Haji Bakhir tahan lagi, bin Lebai Kedekut. Memang dia hentam tu. Memang Haji Bakhir ni bakhir betul. Anak dia Manisa minta duit nak beli mesin jahit kan, demam. Anak sendiri minta demam. Time dia nak mengorat Cikgu Murni, tukar kereta, seluar pendek hilang lebay dia. Piramli dia bantai rapat betul. Tahun 64 filem terakhir Piramli di Singapura sebelum dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Dia buat cerita yang menarik juga, Tiga Abdul. Tiga Abdul memang dia hentam rapat lah, orang kaya tak bayar zakat. Dia hentam betul. Iaitu watak Sadik Segaraga, saudagar barang-barang purba. Mempunyai 3 orang anak, Hamidah, Rafidah, Kasidah, Jalanda. Sadik Segaraga nak masuk, senarai nama tak ada, bagi rasuah. Tanya apa? Tak cukup, bagi lagi, kuat rasuah jaga pintu. Nak dikahwinkan dengan adik-beradik Piramli lah, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Tapi cerita tu panjang lah ceritanya ya. Tapi orang kaya jahat lah. Tapi time Piramli dah jadi orang kaya, baik dia. Tahun 68 masa di Kuala Lumpur, Piramli ada buat satu cerita Ahmad Al-Baq. Ahmad Al-Baq dia pun tahu orang kaya juga. Pak mentua sendiri, pak mentua dia nama Mashrud Al-Buaya. Salah seorang anaknya nama Mastur, kahwin dengan Syawal, free. Kahwin free, bawa pokok je kahwin, melompat Syawal. Tiap-tiap kali hari jadi kena hantar pula hadiah ke pak mentua. Satu hari Syawal bawa gula dengan garam bagi hadiah. Tuan-tuan Google lah, pada kan buka YouTube, suka tak tidur pukul 3 menengok cerita-cerita. Kita tengok macam mana ini melangkaui zaman, gelap idea dia tu. Yalah, maknanya kita sanjung dia sebagai seniman negara. Tetapi mesej yang dibawa zaman itu semuanya itulah, iaitu orang kaya jahat. Tak campur lagi ada setengah masjid surau di kalangan orang-orang kita ceramah pula. Abdul Rahman bin Auf dulu kaya, tapi akhirnya masuk surga merangkak. Terus tak jadi berniaga. Aduh. Baru nak bisnes kaya sikit merangkak pula dah. Lah ustaz ni tak ada langsung. Dia bakal part tak apa, kita pula tak boleh cerita kaya pula dah. Jadi pening orang. Ini saya nak betulkan. Cerita Abdul Rahman bin Auf merangkak tu memang betul, tapi ada versi yang panjang. Abdul Rahman ni memang kaya lah, kita cerita tadi. Jadi bila dia kaya, masa tu Nabi dah wafat lah.
kafilah dagangan dia bawa kontena yang bawa harta dagangan ni 40 ekor unta syarat dengan muatan daripada Syam menuju ke selatan. Bila lalu di Madinah, bergegar Madinah. Aisyah radhiyallahu anha ada di rumah. Bila bergegar, Aisyah kata, gempa bumi ke? Jawab orang keliling, tak puan, ini Abdul Rahman bin Auf punya kontena lalu 40 unta, bergegar Madinah. Kata Aisyah, kaya betul Abdul Rahman ni. Patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk surga, tapi merangkau. Biasa kita cerita stop sampai situ, orang pun tepuk dahi. Aduh. Sebenarnya ada orang sampaikan cerita kepada Abdul Rahman. Panggil Man je lah contoh kan, Man. Ada cerita baik punya. Bonda Aisyah beritahu, Nabi confirm kau masuk surga. Alhamdulillah, ada sikit problem. Apa problem? Kau merangkau lah masuk surga. Tak apa, dia kata. Janji aku masuk surga, aku akan pastikan aku berlari pulak lepas ni. Engkau nak buat macam mana? Ini 40 haiwan bawa dagangan, aku sedekah semua Baitul Mal. Aku nak pastikan aku berlari pulak masuk surga. Itu besi yang memberi semangat. Artinya, harta yang banyak, masuk surga tu pada bonus dah. Cuma nak melajukan lagi adalah dengan sedekah. Baik itu hadirin hadirat sekalian, ayo kita ajak masyarakat kita jadilah orang kaya. Khusus dalam konteks negara kita, kita kena kaya. Pertama, untuk elak anak-anak kita merempat. Kata Sayyidina Ali, kadal faqru ayakun al-kufra. Kalau miskin melampau sangat, boleh menyebabkan kacau akidah kita. Yalah, kita sekarang ni okey, anak cucu kita yang bawah ni kita tak tahu lagi. Esok kalau dah terlampau miskin, merempat, tak ada harta, sanggup jual akidah kerana 100 setengah ada. Lepas itu ada setengah orang di pedalaman kadang-kadang sebulan 3 kali tukar agama. Masuk membalik Islam, mengucap dapat 100 setengah Baitul Mal bayar. 2 minggu kemudian masuk pula kumpulan lain, tukar pula agama, dapat 100 lagi. Akan tukar akidah mainan saja. Tak nak begitu, sebab terlampau susah sangat. Sebab itu Nabi pesan, la antazara warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu sedikit harta untuk mereka nak survive. Itu jauh lebih baik dari kamu biarkan mereka meminta-minta kepada orang. Hadis Bukhari. Ini orang insurans digunakan hadis inilah untuk nak memberi pesan bahawa pentingnya jaminan masa depan dan berbagai-bagai. Memang itu mustahab. Ada orang dia sampai tak tinggal langsung kan anak cucu, tak boleh lah. Dia habis duit dia semua pergi mengembara seluruh dunia. Tanya, tak tinggal sikit ke anak cucu? Pandai dia lah nak hidup. Kita hidup ni duit cari susah-susah, saya nak bagi ke orang. Tak betul, tinggalkanlah sikit untuk dia jangan sampai merempat. Tapi jangan tinggal banyak. Kalau banyak, dia bergaduh adik-beradik pula kerana harta. Adik-beradik, yalah nama je adik-beradik, tapi kalau bab harta ni bergaduh. Ada adik kita kadang ditukar nama tanpa sedar, 20 tanah 10 untuk dia lah. Dia suruh ayah kita sign. Kita tak tahu cerita, banyak berlaku bergaduh dan sebagainya lagi. Jadi ini pertama, nak mengelak keturunan kita jangan sampai merempat, kena kaya. Yang kedua, kita nak angkat martabat umat Islam. Bukanlah kita resis, kauman, tidak. Persaingan kena ada. Kalau kita tengok sekarang di negara kita, siapa orang paling kaya di negara kita? Jadi data-data yang dikeluarkan, pernah dulu The Edge Market dikeluarkan data-data berapa orang yang kaya di Malaysia. Masih menduduki tempat pertama Robert Kwok. Kekayaannya 11 bilion US dollar. 11 bilion ni tuan-tuan. Dia duduk dalam dunia orang ke-163 terkaya dalam dunia. Robert Kwok Hok ni dia orang Johor Bahru, kahwin dengan orang Pulau Pinang, sekarang duduk di Hong Kong. Kaya. Nombor 2 terkaya di Malaysia, Tan Sri Kwek Leng Chan, bos besar Hong Leong Group. Dia punya kekayaan 10.1 bilion US dollar. Dalam dunia dia orang ke-185 paling kaya dalam dunia sekarang. Sebab itu melihat senarai 1, 2 dan seterusnya, memang tak ada. Orang Islam tak ada. Mungkin ada tapi tak dimasukkan dalam senarai. Saya ingat orang politik ramai kaya-kaya, tak tahulah. Agak kita dah tengok ke dalam gaduh dalam parlimen tu je lah. Bagi gaduh-gaduh, ayalah agaknya kita tak tahu juga. Tapi yang rekod orang meniaganya tak ada.
Nombor 3 paling kaya di Malaysia baru meninggal Tan Sri Dr. Teh Hong Piao, Tokeh Public Bank. Memang kaya lah. Dia dalam dunia orang ke-431 terkaya di dunia. Nombor 4 paling kaya Tan Sri Ananda Patranandam Krishnan, Ananda Krishnan, Astro Maxis TGV, kaya 5 bilion US dollar. Dia orang ke-460 paling kaya dalam dunia. Ayam ni tuan-tuan, orang tak sedar bahawa Malaysia ni penggunaan ayam antara yang tertinggi di dunia. Ada kajian pernah dibuat, rakyat Malaysia guna daging ayam dengan penggunaan per kapita tahunannya 46.8 kg setahun, dan dijangka mencecah 50 kilo menjelang tahun 2025. Orang kita kuat makan ayam. Pengeluaran ayam di Malaysia 8 juta ekor setahun, dan nilai sektor ayam ini mencecah 10 bilion setahun. Namun untuk ayam sampai ke pinggan kita, dia bukan datang secara magic, abrakadabra simsalabim, datang ayam tu, dah. Ayam ni dia ada proses dia. Dan bila berlaku kenaikan harga ayam, rakyat menjerit, ramai orang marah. Tanya penternak, kenapa ayam mahal? Katanya makanan ayam naik. Itu alasan standard. Dan memang benar, 70% kos membesarkan ayam adalah berdasarkan kos makanan. Kalau RM1, mana 70 sen untuk makan ayam saja. Memang makanan ayam mahal. Justru pihak pemerintah dia buat kalah Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Dia nak suruh peniaga ni jangan ada sistem kartel. Kartel ni orang selalu ingat gangster. Dia bukan gangster. Kartel ni bukan macam cerita mafia kaki atas meja isap curut. Dah. Kartel ni orang peniaga yang tak nak bersaing. Peniaga dia mesti bersaing. Dia mesti tawarkan harga yang kompetitif. Dia mesti beri pilihan yang banyak. Tapi bila dia berpakat, bersekongkol dan ada WhatsApp group, pening lah. Pelanggan akan pening sebab tak ada pilihan. Dia pakat sama dia. Bayangkanlah tuan-tuan ya, MyCC, apa Suruhanjaya Persaingan, dia siasat. Kenapa harga ayam naik? Dapatan mereka mendapati bekalan untuk industri ayam di negara kita sangat mencukupi, iaitu 105% bekalan. Maknanya kalau ada 100 orang perlu seekor ayam seminggu, industri kita boleh hasilkan 105 ekor. Tak ada masalah bekalan. Masalahnya adalah kartel. Dia dalam undang-undang persaingan ada beberapa jenis larangan. Antaranya perjanjian anti persaingan. Dia panggil kartel. Dia adalah perjanjian sulit antara peniaga-peniaga ini dalam pasaran yang sama. Contoh, kasut. Kita nak beli kasut. Beli kasut bola, boot bola lah misalnya. Kita pergi ke satu shopping komplek, tingkat 1 tu semua kedai kasut. Kedai pertama kita pergi, ada 10 peniaga, kita pergi kedai pertama. Tanya, okey, kasut bola budak punya ada tak? Ada. Macam-macam ada, tengok. Ini berapa harga? Ini ah. Ini 150 lah. Murah lah sikit. Agaklah 103 lah, 130. Oh iya kah? Nanti saya datang lagi ya, pusing-pusing dulu. Hak kita. Pergi kedai sebelah. Tengok kasut sama. Okey, berapa harga? Ini ah, 120 lah. Wah, ni sudah bagus. Belum itu kurang, dah 120. Hak sebelah buka-buka 150. Boleh kurang lagi lah? 100 ke? Tak boleh lah. 110 boleh lah. Sekejap lagi lah, saya pusing-pusing dulu. Hak kita. Pergi kedai sebelah. Berapa? 90. Buka-buka dah 90. Artinya, kita sebagai pelanggan ada pilihan. Tetapi apabila mereka ni sepakat dalam WhatsApp group meletakkan harga sama, pelanggan tak ada pilihan. Pergi kedai pertama, berapa harga? 100.5. Pergi kedai kedua, 100.5. Pergi kedai ketiga, 100.5. Kita tengok harga semua sama. Maknanya peniaga itu dah pun berpakat untuk tetapkan harga. Ini yang dia panggil kartel. Daylight robbery. Customer tak ada pilihan. Maknanya ayam dia naik pada masa yang sama dan harga yang sama. Itu makna kartel. Apa sebab kita tak ada kuasa di dalam kartel ini? Sebab industri ayam ini pelibatan di kalangan orang Islam sangat rendah.
Orang ingat kalau nak berniaga ayam ni, masjid bukalah satu kedai ayam sebelah masjid sembelih ayam. Nak beli ayam, beli di mana? Ayam tu nak beli di mana? Industri ayam ni dia bukan sekadar hubungan antara penternak, pemborong dengan peruncit. Complete cycle 30,000 ekor sehari, setahun nak keluar 9.3 juta ekor. Nak cari di mana? Saya tahu sikit sebanyak pasal ayam ni. Saya imam masjid negeri. Masa yang sama, orang pilih jadi pengurusi koperasi pegawai masjid negeri Pahang. Penaung koperasi ni Tuanku Agung. Jadi kalau ada koperasi agung, Tuanku yang Tuan Agung jadi penaung, takkan nak jual kicap, tak jadi. Koperasi penaung dah sedap. Naklah kau nak buat bisnes besar sikit. Lembu Argentina ke, cakap kena berdekat. Penaung Agung, mesti bisnes juta-juta. Nak cari lembu Argentina, lembu Mongolia, macam-macam proposal sampai ni. Pening kepala baca. Sekali adalah satu orang hantar proposal nak buat kerjasama dengan kita orang nak buat ayam. Kita tengoklah kedai kerja, ngeri betul tengok jumlah berduitnya. Tak lepas lah. Nak buat reban pun ratus ribu. Buat reban je pun. Kita ingat reban, rumah kampung banyak reban. Ada untuk industri punya, nak kena ada teknologi, nak kena buang gas amonia, nak nyedut. Kalau kan bela ayam, kampung bau, macam-macam benda lah. Ada apa ke, ayam daripada umur lahir tu, ayam pembiak day macam-macam, pening kepala. Day one chick apa nama lebih kurang. Macam-macam lah. Rupanya adalah suatu perkara yang sangat, industri yang sangat kompleks. Dan maaf orang kita memang tak ada dalam. Dia punya orang besar-besar semua rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa. Maka itu yang saya sebut sebagai maruah. Maka kita kena kaya. Cuma kalau malam ni kita nak bincangkan macam mana nak kaya. Nak kaya tuan-tuan, berniaga je. Kalau orang boleh kaya dengan makan gaji, something wrong somewhere. Nak kerja kerajaan kaya, pelik. Mustahil. Sebab dalam agama kita mengajar setiap hari Allah turunkan 10 rezeki. 9 daripadanya adalah untuk business people. Satu portion saja untuk orang makan gaji macam kami ni. Artinya ayat ini agama nak mengajarkan kalau orang makan gaji, kaya raya, something wrong somewhere. Macam mana awak kerja kerajaan boleh kaya? Sebab agama mengajar yang rezeki lebih orang berniaga je. Dan hadis ini juga memberi pelajaran orang berniaga tak kaya-kaya, something wrong somewhere juga. Engkau sehari 9 rezeki turun, macam mana tak kaya-kaya? Oh, tak nak bayar cukai agaknya. Tu tulis tak untung, rugi. Itu doa. Jangan. Sebab itu berniaga. Tapi sekali lagi, nak mewujudkan bangsa Melayu yang berniaga ni susah. Tahniahlah kepada tuan-tuan yang jadi jurulatih, yang mendidik masyarakat supaya berani berniaga. Ini satu benda yang dipuji. Sebab berniaga ni adalah sunnah Nabi SAW. Nabi orang berniaga. Cuma dia berhenti berniaga bila dia menceburi bidang kerasulan. Nabi nak konsentrate pada bidang dakwah. Dia tak nak campur aduk antara bisnes dengan dakwah. Bukan senang nak melahirkan usahawan. Sampai orang buat joke, orang bandingkan Cina, orang putih, Melayu. Orang putih kalau seorang, dia baca buku. Kalau berdua, dia travel, mengembara. Kalau dia bertiga, dia jajah negara orang. Itu orang putih. Kalau Cina, kalau seorang, dia kipas, dia panas. Dia begitu amoy pakai skirt semua pendek. Toke-toke apik tu pakai seluar pendek je, baju pagoda, dia orang cepat panas. Tapi kalau berdua, dia berjudi. Judi bagi dia tak salah, betting. Betting ni nak bagi semangat. Dan kalau dia bertiga, dia berniaga. Itu perangai Cina. Duduk kampung Melayu pun, dia akan berniaga, buka kedai runcit. Tapi orang buat joke, orang Melayu pula lain. Melayu kalau seorang, dia tidur. Asal berdua, dia mengumpat. Asal bertiga, dia mengetih. Dia tak nak gambar. Ini habis ceramah, dia dah planning nak ngetih. Dah ambil mana pot mengetih dia.
Tak, memang budaya kita lah. Macam DNA nampak macam mana. Tak boleh nak buang. Dia memang budaya. Kita pun kalau jumpa kawan-kawan, ngeteh lah. Kalau jumpa kawan, oi mana jumpa? Ngeteh lah. Kita dah biasa gitu. Takkan nak jauh pergi perpustakaan. Mana? Jumpa perpustakaan, udah. Macam kelakar pula rasa. Tapi ini bukanlah bermakna orang kita tak pandai berniaga. Tak betul juga kalau orang kata, ada orang kata orang Melayu ni bangsa tak berniaga. Tak betul, sebab kalau kita kaji etimologi perkataan pasar, niaga, itu bukan daripada bahasa orang, itu semua bahasa kita. Pasar ni bukan bahasa Arab. Pasar bahasa Arab dia panggil souk. Pasar ni kita ambil daripada bahasa Parsi, iaitu bazar. Makanya orang Turki Saljuk, kerajaan Osmaniyah dulu, dia panggil pazari ataupun pasar sekarang ni. Kesemua tamadun ini dia pernah datang ke tanah Melayu dan mereka bersaing, berjual beli, bertembung dengan peniaga-peniaga kita sampai disebut perkataan bazar, pazari, sampai jadi pasar. Artinya dia dah tahu bahawa Melaka ketika itu orang berniaga dah. Nenek moyang kita berniaga lama. Dulu mana ada kerja lain, mereka mana ada kerja cikgu ni. Mana kerja cikgu, kementerian tak ada. Memang kerja berniaga petani. Artinya orang kita berniaga. Cuma bila orang putih datang, dia pecahkan kita jadi pemikiran tuan tanah Kedaung. Jadi tak kerti berniaga. Kita bangsa berniaga. Dan niaga itu juga bukan perkataan Arab, bukan perkataan Parsi, bukan perkataan mana-mana kerajaan Islam pasca Kesultanan Melaka, tidak. Niaga ni adalah perkataan Melayu kuno yang ada pengaruh Sanskrit. Sebelum daripada kemunculan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dalam bahasa Sanskrit, dia panggil nigama. Nigama ni berubah jadi niaga. Nigama ni tempat berjual. Kalau Vani Marga itu sebutan kepada berniaga. Vani Marga maknanya lebuh pasar. Kalau perniagaan daripada perkataan Panagaranti, maknanya pasar. Artinya ini bahasa Sanskrit nenek moyang dah lama lagi. Artinya orang kita dulu adalah bangsa meniaga. Bukanlah tak pandai meniaga langsung sampai orang buat joke Melayu, meniaga lingkup dan sebagainya. Tak, kita ada pandai meniaga. Bahkan kalau kita kaji sejarah, dalam tradisi lisan Melayu sebagaimana yang tercatat di dalam Hikayat Malim Deman, terdapat istilah-istilah seperti lakap bahtera, jong pelang. Ini semua istilah kapal dagangan Melayu silam, yang kalau kita baca dia punya spesifikasinya, kaya-kaya orang berniaga dulu. Maka banyaklah sekalian dagang santeri berhimpun masuk meniaga. Penuh pelabuhan Kuala Negeri dengan kakap bahtera, jong pelang seluk wangkang bergandingan berjenis-jenis gada-gadanya. Maknanya ada bendera-bendera yang digantungkan pada kapal itu. Ada yang merah gada-gadanya muatan sutra dan mastuli. Mastuli ni sutra yang kasar. Kemudian ada yang putih gada-gadanya muatan lilin dengan getah. Panjanglah dia ceritakan kapal-kapal berniaga orang Melayu dahulu. Artinya bangsa kita bangsa berniaga. No doubt about it. Sekarang kita hanya nak gembur-gemburkan balik semangat. Yalah, tapi sekali lagi bukan senang nak berniaga. Lepas itu orang tua-tua dulu ada pantun, terang bulan menggali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama si bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau berniaga tak tengok tempat, modal habis untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus sejengkal. Kalau untung mencampur modal, itu tanda berniaga tak kekal. Artinya ada nasihat-nasihat diberikan supaya dia berniaga ni macam kita tengok World Cup Cristiano Ronaldo gentai bola, kita rasa macam boleh buat. Kita tengok dia, dia kok kelelek-kelelek gitu, dribble, lepas ke dia. Petang esok kita try nak buat. Banyaklah gerak, banyak perut je gerak. Bola situ je. Agak ke badan je lebih. Tengok dalam TikTok, budak-budak gentai bola futsal, rasa boleh buat ni. Dia boleh selit-selit, sepelek-sepelek tu depan gol. Try lah buat. Sebab
Kita rasa kita boleh buat, tapi bila buat tak jadi. Berniaga pun gitu juga. Tengok TikTok orang berniaga nasi lemak lah, jual goreng pisang pun. Aku rasa boleh buat lah. Aku pun boleh sengit kepala gitu juga. Tak ada hal gini. Rasa boleh berniaga dekat. Buat lah. Daripada petang kepalang kan. Tengok kepala gini. Tak berniaga lagi. Ada orang dia rasa dia masak sedap. Suami puji, orang puji. Dia pun jual lah. Tak dan 3 bulan tutup dah. Sebab berniaga kan ada seni dia. Awak nak kena ada masak supaya nak makan di rumah, bengkok lah kita. Adalah cara, saya pun tak reti. Tuan-tuan orang berniaga lagi pandai. Artinya seni tu payah nak diberikan pada orang. Tak ramai yang ada ilmu mengendalikan perniagaan, khususnya dalam aspek kewangan dan juga pemasaran. Saya nak kongsikan, ada satu kajian terhadap usahawan Bumiputera yang bernaung di bawah Dewan Perniagaan Melayu. Mereka mendapati 55% usahawan Bumiputera yang berkecimpung dalam perniagaan lebih pada 10 tahun, tapi walaupun mereka memiliki perniagaan, 72% memiliki kurang daripada 20 pekerja. Adalah disusun-susunkan datanya. 61% masih hadapi masalah untuk kutip akaun boleh terima. Bila tanya apa itu akaun boleh terima, tu pun tak faham. 61% kurang mampu untuk jalankan kajian pasaran dan kehendak pelanggan. Dia tak tahu. Dia tahu dia sedap, dia jual. 60% belum mampu sediakan laporan kewangan pun. Dia kira meniaga macam sedekah begitu, sedekah masjid bagi makan gitulah. 58% kurang berkebolehan menentukan arah aliran produk. You nak tala ke mana produk you ni, atau nak meniaga dalam kampung saja. Artinya ramai orang meniaga tapi tak ada ilmu. Maka ini peranan kita lah. Saya tak reti lah nak nasihatkan kepada orang ramai, sebab saya bukan orang meniaga. Maka peranan tuan-tuan sangat mustahab. Dan yang terakhir, sebelum tuan-tuan pergi mengetih, kan lama sangat. Roti canai sedap malam-malam ni. Kena roti canai cuna. Yang terakhir, kita pesanlah pada anak buah yang meniaga nanti balik nanti tuan-tuan. Kalau dia orang nak meniaga ni rezeki lebih, tolonglah orang yang memerlukan. Janganlah bisnes ini hanya sekadar bisnes. Nabi kita berniaga, kata Afzalur Rahman, dia buat satu kajian, Muhammad a Trader, dia buat satu tulisan. Dia mengatakan Nabi ni bisnesnya begitu bagus sehingga kan dia ada 3 perkara. Jualan dia untung, pembeli gembira, pesaing tak berlengki. 3 ni payah nak dapat serentak. Ada orang jualan boleh untung, tapi customer tak happy. Ada orang jualan untung, customer happy, pesaing pula berlengki. Nabi boleh 3-3. Untung, customer happy, dan pesaing-pesaing kita pun tak ada dengki dengan kita. Macam mana Nabi boleh buat? Sebab Nabi dia menjalankan bisnesnya dengan value driven ataupun moral force. Dia banyak kemanusiaan dalam bisnesnya itu. Kita nak kaya, yes. Kita nak cipta kekayaan, betul. Kita daripada awal tadi pun kita cerita tentang kekayaan. Tapi sampai satu peringkat, kita nak seperti mana yang Allah sebut dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kita nak rezeki, Allah sebaik-baik khairur raziqin, Allah yang memberi rezeki terbaik. Tapi Allah minta mu tolong orang. Aku akan ganti balik dan aku sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita nak didik juga masyarakat. Kaya, yes. Tapi masa yang sama kita nolonglah orang. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu kisah seorang peniaga. Ni kita bagi motivasi ya. Satu orang peniaga di Mesir namanya Insinyur Salah Atiyah. Salah Atiyah ni dia meninggal tahun 2016, umur 70 tahun. Masa dia meninggal tuan-tuan, 500,000 orang iring jenazah. Kalau ulama meninggal, sampai jenazahnya tu tak payah pakai van jenazah, orang dari bahu ke bahu, 500,000 orang. Orang kampung hantar jenazah sampai ke kubur. Kenapa Salah Atiyah ni orang sayang sangat? Bila dia meninggal ramai orang menangis. Dulu dia ni, masa dia habis graduation, dia bidang pertanian. Dia balik ke kampungnya di Mid Ghamar di Mesir. Dia buka satu perniagaan, dia nak buka bidang pertanian dan ternakan. Modal tak ada, dia ajak 9 orang kongsi. 9 orang ni keluar 200 genik, RM200 lah. Bahasa kita mudah, RM200 seorang, 9 orang.
Bincang-bincang dia kata tak cukup lagi ni, kita nak buat reban apa semua. Jadi kawan-kawan dia kata gini, Syekh, kita kena cari pemodal seorang lagi, baru kita boleh buat bisnes. Kata Salah Atiyah, aku dah dapat dah pemodal. Siapa dia? Orang kaya mana? Pemodal kita yang ke-10, Allah. Takkan nak ajak Allah meniaga dengan kita. Kita ajak Allah meniaga. Dah tu share Allah nak bagi macam mana? Bagilah 10% ke kena gaya ke. Nak bagi macam mana profit sharing pada Allah? Kita tolong orang 10%. Dan kita minta Allah backup bisnes kita. Punya dia tawakal tinggi, mereka pun buat berniaga. Jadi pusingan modal yang pertama memang dia untung sangat besar dengan izin Allah. Dia bagi 10% kepada jalan Allah, tolong orang susah. Bila untung dia naikkan lagi 20% profit sharing. Sampai satu peringkat dia letakkan 50%. Pada zakat 25% je tuan-tuan, dia 50%. Untung bagi 2. Macam mana dia bagikan kepada Allah itu? Dia pertama dia bina sekolah. Bina sekolah tadika untuk budak-budak nak belajar agama. Mana budak-budak ni dah besar, dia buat pula sekolah rendah. Lepas tu buat pula sekolah menengah. Buat pula asrama untuk budak-budak ini. Lepas tu dia buat pula Baitumal untuk tolong orang kampung. Orang kampung tak ada kerja, datang kerja dengan dia. Dia beri peluang pekerjaan. Sampai ke orang luar pun datang nak kerja di kampung itu. Ada yang mengadu, pengangkutan susah, kereta api tak masuk sini. Tak apa, kita keluar duit, buat sesen kereta api. Biar kereta api luar tu masuk kampung kita. Dia tolong kampung dia hasil daripada bisnes dia saja. Dia buat sesen kereta api, tolong orang. Akhirnya bila dia meninggal, orang yang dia tolong kerja, belajar apa semua ni, iring jenazah dia 500,000 orang. Jadi ni kita nak beri semangat pada orang berniaga, usahawan ni. Usahawan bagus, tapi jadilah juga pahlawan. Bukan pahlawan, pahlawan. Cari pahala jugalah. Sebab berniaga ni bukan soal ringgit and sen semata-mata. Ada masa kita ni kekayaan jiwa bila rasa dapat nolong orang. Di Yogyakarta ada satu kedai kopi. Kedai kopi yang premium. Mesin kopi 2-30 ribu. Mana pakai barista semua ni. Ada brandy lah apa, saya gelas cappuccino, lukis-lukis apa semua. Dia jual kopi tak ada harga. Datang, dia punya tagline dia, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Orang tanya, macam mana you nak untung? Dia kata tak. Ada orang datang kadang bayar RM10,000, cappuccino RM10,000. Berniaga apa? RM10,000, RM2, RM2, RM4. Tapi dia kata ada masa orang datang minta latte ke, minta long black ke, bayar RM250,000. Mana kad RM70, ada lagi RM80. Sebab minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dan dia kata saya lebih kaya jiwa bila dapat bantu orang kampung, ibu tunggal kerja, anak-anak yatim jadi waiter apa semua. Itu yang menjadi kaya jiwa. Di Kuantan sekarang ni ada satu orang ustaz, Badrul Jamili nama dia, buat dapur infak. Sama jugalah, sarapan pagi, roti tempayan, makan kuah kambing, ada ayam macam-macam. Makan, bayarlah ikhlas, berapa nak bayar. Letak tabung je, masuk je duit. Ada orang minum banyak apa semua bayar RM2, ada. Tapi ramai juga minum teh tarik letak RM50, ramai. Sebab dia niat dia bukan nak berniaga. Keuntungan yang dia dapat, duit tu tolong pula golongan gelandangan, golongan rentan apa semua. Rupanya Allah bagi rezeki. Jadi ini yang kita nak gemburkan di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya banyak tuan-tuan nak cerita, tapi hari dah makin lewat sangat dah sebenarnya. Jadi saya ingat sekadar itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Ini ceramah ni bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan ambil nak ceramah pula pada rakan-rakan kita di luar sana. Tuan-tuan semua orang berjaya pula dah. Ni tolong kawan-kawan kita yang lain. Mesti kerja kuat, jadi orang kaya. Dan kalau dah kaya, tolonglah pula orang yang memerlukan, ibu tunggal, anak yatim. Asnaf tu paling mustahak sekali. Saya kira sekadar itu sajalah. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini dan juga program Biz Counselor kita ini dapat rahmat dan redha daripada Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan.
Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.